Salam sejahtera, saya Hazel Desmond. Terima kasih kerana memilih untuk bersama BIS Malaysia. Sekali lagi kami bawakan kepada anda perkembangan pasaran terkini dan ekonomi semasa. Dan untuk edisi 9 Ogos hari ini, kami akan bawakan kepada anda juga segmen Bual BIS dengan topik ekonomi mesra pelabur bersama penganalisis ekonomi di studio. Sebelum itu, saya bawakan terlebih dahulu perkembangan mengenai Felcra di mana peserta Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan Felcra disaran supaya lebih terbuka untuk menguasai teknologi baharu bagi meningkatkan produktiviti dalam jangka masa pendek. Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali menyatakan ini kerana hasil keuntungan melalui pertanian konvensional buat masa ini adalah tidak stabil berikutan cabaran-cabaran semasa termasuk kejatuhan harga komoditi. Antaranya seperti drone, big data, artificial intelligence, automation, robotik. Ini semua teknologi-teknologi yang memberikan penjanaan ekonomi yang lebih baik kepada negara. Dan Felcra mempunyai peranan yang cukup strategis. Datuk Seri Azmin juga menyatakan langkah itu mampu mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja asing dan kos import makanan asas. Lebih 26 juta telah diagihkan kepada 8 wilayah terlibat, antaranya Johor, Pahang, Perak, Sabah dan Sarawak. Bayaran agihan keuntungan interim pertama diambil 70% daripada keuntungan yang dijana bagi tempoh Januari hingga April dan dibayar pada bulan Ogos. Dalam perkembangan lain, Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim MESTEC bercadang untuk membangunkan projek sistem kuasa di 15 perkampungan orang asli di Pahang. Inisiatif ini merupakan sebuah projek perintis bagi membekalkan kemudahan elektrik kepada perkampungan orang asli secara mapan. Menurut menterinya, Yeo Bee Yin, dana untuk projek perintis tersebut akan disalurkan dari akaun Amanah Industri Bekalan Elektrik AAIBE, namun jumlahnya masih dalam perbincangan. So all of these, hopefully we have a set of framework that will be ready for Rural Development Ministry to take over. So I hope that this can be a part also to help to make a change in people in Orang Asam. Tambahnya lagi, peruntukan dari kerajaan semata-mata tidak dapat menyelesaikan masalah bekalan elektrik tanpa sebarang langkah yang berterusan serta penyelenggaraan untuk sistem kuasa berkenaan. Program tersebut dibuat untuk memberi peluang sama rata kepada semua komuniti termasuk orang asli mengakses penggunaan peranti teknologi terkini. Baik, BIS Malaysia, kami teruskan dengan prestasi Bursa Saham Tempatan dan Pasaran Mata Wang. Kita bersama Nahdlatul Syimah Muhammad Saad, pengurus dana PNB Investment. Silakan dengan laporan anda. Ketiadaan petunjuk baru serta cuti hujung minggu yang panjang berikutan Bursa Malaysia akan ditutup pada hari Isnin sempena Hari Raya Aidiladha menyebabkan pelabur mengambil pendekatan berhati-hati. Namun begitu, pada jam 12.30 tengah hari, penanda aras indeks komposit FBM KLCI naik 3.61 mata untuk ditutup kepada 1619.63. Secara keseluruhan, 30 saham komponen FBM KLCI menyaksikan 16 kaunter untung, 7 kaunter rugi dan 7 kaunter kekal tidak berubah. Antara kaunter untung ialah Nestle Berhad, Public Bank Berhad dan Petronas Chemical Group Berhad, masing-masing menokok 30 sen, 16 sen dan 10 sen. Manakala antara kaunter rugi, Kuala Lumpur Kepong Berhad dan Sime Darby Plantation Berhad
masing-masing jatuh 18 sen dan 4 sen. Perang dagangan antara Amerika Syarikat dan China kekal berterusan dan ianya turut mempengaruhi prestasi pasaran hari ini apabila Bloomberg melaporkan White House menangguhkan keputusan berhubung permohonan lesen bagi syarikat negara tersebut untuk memulakan semula urus niaga dengan syarikat Huawei Technologies selepas Beijing mengumumkan China akan menghentikan pembelian produk pertanian Amerika Syarikat. Berhubung isu tersebut, Setiausaha Perdagangan Amerika Syarikat Wilbur Ross berkata, minggu lalu jabatannya menerima 50 permohonan bagi tujuan mendapatkan lesen untuk berurus niaga semula dengan Huawei dan keputusan mengenai permohonan tersebut masih belum diputuskan. Bagi sentimen pasaran harian pula, pada penutup sesi dagangan pagi, pasaran berada di dalam trend positif dengan kaunter untung mengatasi kaunter rugi pada kadar 397 berbanding 281. Sementara 1,224 kaunter kekal tidak berubah atau tidak diurus niaga. Analisis teknikal menunjukkan paras sokongan utama terdekat masih pada paras psikologi iaitu 1,600 dan seterusnya pada 1,580. Paras rintangan pula ialah pada 1,625. Sementara itu, nilai mata wang tempatan didagangkan bercampur-campur. Nilai ringgit kukuh berbanding pound sterling dan euro dengan menokok 0.09% kepada RM5.08 sepaun dan 0.07% kepada RM4.69 se-euro. Selebihnya, ia menyaksikan penyusutan nilai sebanyak 0.18% kepada RM3.03 sedolar Singapura, 0.12% kepada RM3.95 setiap 100 yen dan 0.05% kepada RM4.19 sedolar Amerika. Laporan disampaikan oleh Nalatushi Muhammad Saad dari PNB Investment Berhad. Terima kasih Nadatul untuk perkongsian dan rangkuman terperinci pasaran saham hari ini. BIS Malaysia berehat seketika, kita kembali selepas ini. Terima kasih kerana terus setia bersama BIS Malaysia. Pendekatan mesra perniagaan oleh kerajaan Malaysia menjadikan negara ini sebagai destinasi pilihan utama pelabur asing. Meskipun berdepan dengan pelbagai persekitaran global yang mencabar, keyakinan pelabur asing terhadap Malaysia disifatkan kekal tinggi. Sentimen ini akan dibuktikan melalui beberapa data yang akan dikongsikan oleh penganalisis ekonomi yang kami undang ke studio hari ini, iaitu Dr. Muhammad Zulkifli Zakaria, penganalisis ekonomi. Selamat datang ke segmen Bual BIS petang ini. Terima kasih, Doktor. Doktor, sebagai permulaan, mungkin Doktor boleh kongsikan secara amnya bagaimana dengan sentimen pasaran setakat ini? Sentimen pasaran sebenarnya bertambah baik. Itu mungkin kerana hasil perang dagangan antara China dan Amerika, dan kita merupakan pelaburan awal sudah ada di Malaysia, itu Jepun, dan apalagi pelaburan-pelaburan lain. Dan apa yang berlaku di Malaysia ialah manufacturing, production tu, apa yang ada ditambah lagi production line mereka kerana hasil daripada permasalahan antara China, perdagangan China dan Amerika. So, jadi itulah kita lihat beberapa bulan lepas pertumbuhan kadar guna tenaga kerja meningkat sampai 82,000. Okey. Dan ini boleh merangsangkan lagi. Walau bagaimanapun kerajaan perlu banyak inisiatif lagi. Okey, untuk memperkemas beberapa polisi supaya negara kekal mesra pelabur. Doktor, baru-baru ini Malaysia diiktiraf oleh majalah CEO World. Saya dikabarkan sebagai negara terbaik dunia untuk melabur dan menjalankan perniagaan bagi tahun 2019. Apa agaknya faktor ataupun tarikan utama pelabur ke negara ini kalau berbanding dengan negara-negara lain? Okey. Dia dalam CEO World Magazine ni dia ada menilai sebanyak 67 buah negara. Dan kita antara 6 teratas, iaitu kita nombor 1. Tapi kalau dilihat data yang saya dapat,
sekiranya mereka melihat yang faktor kasarnya, economic stability, government policy kerajaan, skill labor, institutional framework ni, kalau dilihat dengan baik, masih ada negara lain yang lebih baik. Contohnya kalau kita lihat Jerman, walaupun nombor 25, tetapi mereka mempunyai skornya 72 sahaja dan economic stability 53, hampir sama dengan Malaysia 50. Dan government policy 76, lebih baik dari kita. Labour skill 74, kita 76, hampir sama. Okey. Tetapi institutional framework kita 58, dia 78. Okey. Berarti dia lebih tinggi. Tapi kalau kita lihat Thailand, keseluruhannya pun lebih tinggi daripada kita. Cuma labour skill dia sahaja 51. Jadi saya berpendapat kemungkinan kalau kita lihat Qatar economic stability 68, government policy 84 dan skill labor 73, institutional framework 81. Dalam segi figurnya kita melihat mungkin yang kasar dibagi ini ada negara lain lebih baik, tetapi sebab magazine ini melihat 11 faktor lain, seperti corruption, freedom, quality of life, dalam bahasa Inggeris, investor protection, infrastructure. Dan kalau kita lihat quality of life, melangkaui apa yang ada, Malaysia memang lebih baik quality of life-nya sebab ianya merupakan satu penilaian yang complete. The physical kita, mental dan juga society well-being. Okey. Ini Malaysia mempunyai satu rangka yang lebih baik berbanding dengan Filipina, Indonesia yang nombor 3 dan nombor 4. Dan saya juga melihat kalaulah pelabur dia tidak akan melihat pada sebuah negara yang economic stability dia 90. Sebab kalau melihat ketika selepas Nelson Mandela, South Africa, economic stability dia memang rendah. Tetapi pelabur menjunam masuk ke sana. Saya menggunakan perkataan menjunam, keadaan tidak stabil. Okey. Pelaburan dibuat dan apabila keadaan stabil maka pelaburannya akan berlipat ganda. Jadi bagi Malaysia yang economic stability-nya 50 tetapi skill labor kita 76. Okey. Dan institutional framework kita 58, saya nampak bagi pelabur ini merupakan satu tempat yang masih muda dan boleh melabur dengan baik dan mereka agak percaya dengan keadaan semasa dan masa depan mereka boleh pulangan yang lebih baik. Ya, dan saya tertarik dengan apa yang Doktor nyatakan mengenai salah satu faktornya ialah komitmen kerajaan dalam membanteras rasuah dan juga meningkatkan ketelusan. Nampaknya telah amat disambut baik oleh pelabur. Ya. Pelabur yang pertama sekali, kalau kita lihat antara yang penting pelabur ialah investor protection. Ya. Sekiranya kerajaan mengamalkan rasuah sama ada kiri, kanan, atas, bawah, maka pelabur amat risau. Kewangan mereka yang mereka labur, keuntungan yang mereka dapat belum pasti dibawa balik, boleh dibawa balik. Kedua, mereka akan melihat pembiayaan lebih tinggi dari segi pelaburan mereka kerana pembayaran di tengah-tengah jalan, betul, yang inverted comma terpaksa banyak dikeluarkan. Ini amat penting bagi pelabur sebab inilah antara faktor kesihatan dalam segi the health of investment well-being. Ini amat penting bagi pelabur dan kemungkinan besar dan saya percaya faktor kerajaan baru ini lebih nampak telus dan lebih walk with the sea. Terhadap apa yang mereka lakukan, berjanji dan mereka lakukan dan inilah merupakan satu faktor utama bagi pelabur. Dan terus mengekalkan sentimen yang sihat di kalangan pelabur asing. Walaupun berubah kerajaan, Malaysia masih mengekalkan polisi mesra pelabur dengan pelbagai syarat dan juga peraturan dan undang-undang menjalankan perniagaan ini sedang diperkemas untuk memudahkan pelabur asing untuk kekal meletakkan operasi mereka di Malaysia. Bagaimana Doktor melihat perkembangan ini? Perkembangan ini positif. Saya melihat tindakan kerajaan, terutamanya Kementerian Hal Ehwal Ekonomi, kementerian banyak apabila merangka rancangan Malaysia ke-12, contohnya, kementerian turun ke bawah termasuk menterinya sendiri untuk mengambil maklumat pandangan di setiap negeri dalam Malaysia sama ada dari segi jabatan kerajaan, rakyat dan juga
ahli perniagaan ataupun pemegang taruh. Ini merupakan satu model baru yang dilaksanakan oleh kementerian yang tidak pernah dilaksanakan secara khusus sebelum ini. Okey. Jadi ini memberi fokus kepada kestabilan kewangan, public services, perkhidmatan dan juga mereka memberi fokus pada data. Ini penting bagi pelabur untuk terus melabur di Malaysia. Dan saya melihat juga Kementerian Hal Ehwal Ekonomi banyak menekankan polisi-polisi yang perlu diubah untuk merangsang ekonomi, di mana polisi tersebut mestilah berkaitan dengan industri pakaian lain, industri aeroangkasa lain, polisi yang perlu diubah. Dan ini saya merasakan inilah antara faktor yang akan lebih banyak menyumbang kepada daya tarikan untuk membawa pelabur datang ke Malaysia. Atau dalam kata ringkasnya, memastikan semua ekosistem ini dari sektor swasta dan sektor kerajaan lebih mesra. Ya, betul. Okey. Kita nak lihat pula bagaimana dengan bidang dan industri utama yang perlu diberikan tumpuan ketika ini dalam menggalakkan pelaburan. Okey. Bidang yang industri utama, saya melihat trend dunia, perubahan dari Eropah ke Malaysia, ke rantau Asia Pasifik. Yang paling pentingnya aerospace, aeroangkasa. Ini telah berubah ke arah sini kerana demand untuk kapal terbang sendiri. Kalau Airbus 10,000 unit ke belakang, berarti permintaan 10,000 unit, kadar pengeluarannya hanya dalam masa 10 tahun, kadar pengeluarannya hanya 600 tahun. Kalau 10 tahun baru 600 buah, masih belum mencukupi. Kalau melihat data Boeing sampai 18,000. Ini menunjukkan demand aerospace ni, aerospace ataupun aviation ni meningkat secara mendadak seluruh dunia, dan fokusnya lebih kepada Asia Pasifik. Ini termasuk di rantau ini. Mungkin ramai orang kaya di sini. Bahkan kalau kita lihat dari segi permintaan kapal terbang dengan private jet. Private jet lebih tinggi di Asia Tenggara. Ini yang paling aneh sedang berlaku. Jadi doktor melihat bidang ataupun industri aeroangkasa ini perlu diberi tumpuan untuk menggalakkan pelaburannya terus masuk ke dalam negara ini. Tapi kita nak lihat bagaimana juga dengan adakah negara kita ada jumlah dan kualiti bakat yang bersesuaian dalam menggalakkan pelaburan ini. Persoalan itu mungkin doktor boleh jawab. Kita berehat seketika. Kembali selepas ini. Terima kasih kerana terus bersama BIS Malaysia. Segmen Volbis masih membincangkan mengenai ekonomi mesra pelabur, di mana penganalisis ekonomi Dr. Muhammad Zulkifli Zakaria masih bersama saya di studio. Doktor menyebut mengenai bagaimana industri aeroangkasa ketika ini antara yang perlu diberi tumpuan, memandangkan permintaannya secara global masih terlalu besar dan pengeluarannya itu perlu dipercepatkan, dan untuk itu Malaysia sebenarnya boleh mengambil peluang ini untuk terus menggalakkan pelaburannya masuk ke dalam negara. Selain daripada industri aeroangkasa, doktor, ada lagi bidang-bidang utama lain yang bidang-bidang utama lain ialah seperti genetik. Genetik masa depan ialah termasuk manusia dan juga pokok-pokok tumbuh-tumbuhan. Kita tidak boleh lagi tunggu pokok tumbuh mengikut kadar musim. Kita harus ubah genetik mereka, genetik pokok, supaya pertambahan buah hasilnya dah meningkat lebih tinggi. Ini disebabkan kalau kita lihat pertumbuhan penduduk dunia pada 2016 7.5 bilion. Tahun 2000 6.7, 2016 7.5 dan dianggarkan 2050 9.8 bilion. Dan ini dengan wujudnya keadaan global warming, banjir, ribut taufan, the decline of food, penurunan makanan akan berlaku secara mendadak. Dan oleh itu genetik pokok ni harus diubah. Teknologi pengeluaran makanan. Genetik dan juga manusia. Saya melihat genetik manusia pun mungkin akan berlaku perubahan. Tidak ada lagi orang akan mahu menunggu plastik surgery untuk kecantikan, tetapi perubahan genetik dilakukan semasa dalam kandungan. Ini saya banyak membaca dan terdapat research saya, ini berlaku banyak sudah dibuat kajian di Rusia. Tetapi mereka tidak memasuki pasaran. Kerana itu saya menekankan
apa akan berlaku jika Rusia memasuki pasaran, membawa teknologi-teknologi seperti ini. Dan selain pada itu ialah robotik. Robotik penting, contohnya robotik penting dalam industri penanaman. Contohnya robotik bis. Kita pendembungaan pokok untuk mewujudkan bunga dan buah melalui haiwan, burung dan juga bis. Tetapi bagaimana kita ada robotik bis? Mempercepatkan lagi pendembungaan. Kita lepaskan 1,000 robotik bis, berarti pendembungaan itu berlaku dengan cepat di ladang-ladang. Ini harus dilihat. Berarti aerospace, genetik, robotik dan yang terakhirnya adalah communication. Communication ni ramai orang bincang, tetapi tidak pernah orang ada penyelarasan antara dua communication. Communication sebenarnya terlibat dua. Satu virtual dan satu lagi fizikal. Antara fizikal dan virtual, virtual ialah Wi-Fi, infrastruktur untuk Wi-Fi. Dan fizikal ni sambungan jalan, hantaran. Ini mempunyai satu gap, satu jurang yang besar di Malaysia. Orang kampung boleh hantar barang tetapi tak boleh hantar kerana tidak ada Wi-Fi. Tak boleh mereka jual. Kita bagi keilmuan untuk jualan online. Tetapi mereka tak ada Wi-Fi. Latihan diberi. Bahkan untuk penghantaran ke bandar pun tidak ada. Jadi ini yang harus dilihat dengan baik. Dan saya melihat pelabur akan datang kerana melihat 3-4 industri baru ini merupakan industry of the future. Dan ianya haruslah berlandaskan data driven. Dan antara faktor yang menyebabkan pelabur terus kekal memilih negara ini ialah kalau dilihatkan data-data yang ada ialah melihat kepada jumlah ataupun kualiti bakat dalam negara. Kalau kita nak melihat kepada industri yang Dr. sebutkan tadi, industri aeroangkasa, robotik, genetik dan juga elektronik, adakah jumlah dan kualiti bakat negara ketika ini dan masa depan cukup untuk menampung keperluan ini? Untuk aeroangkasa kita memang dalam proses mencukupi. Kita sudah ada universiti seperti UNIK, Elmiat. Kita ada satu universiti lagi, SUC di Negeri Sembilan Melaka, saya lupa. Selangor pun ada. Tetapi ini sudah pun menjurus. Tapi seperti robotik kita belum ada. Genetik kita belum ada. Jadi, mungkin ada kebimbangan di situ, Doktor. Jika pelaburan ini masuk, yang akan ketinggalan ialah rakyat tempatan yang mungkin tidak dapat meraih peluang pekerjaan daripada dalam bidang ini. Satu kenyataan yang bagus. Tetapi apabila saya mengikuti perkembangan yang dibuat oleh Kementerian Hal Ehwal Ekonomi, mereka memberi fokus pada TVET. Dan TVET yang mereka memberi fokusnya mulai daripada untuk rancangan Malaysia ke-12 ialah kemahiran yang berkaitan dengan industri dan industri masa depan. Dan saya menjangkakan dalam beberapa tahun lagi ini boleh boleh mencukupi apa yang kita perlukan. Kerana setakat ini Malaysia hanya memberi inspirasi yang kuat terhadap aeroangkasa. Belum lagi bermula dengan genetik dan juga robotik. Dan saya berpendapat sekiranya kerajaan dah mula dengan rancangan Malaysia ke-12 ini terhadap beberapa industri yang baru ini, maka pelabur akan datang. Mungkin ada aspek penambahbaikan yang diperlukan, perlu diberi tumpuan untuk kita terus menggalakkan pelaburan dan mempercepatkan bekalan kualiti bakat dalam negara. Yang pertama sekali, kerajaan harus membina ekosistem. Apa yang berlaku sekarang ialah industri yang ada di Malaysia macam cendawan tumbuh tapi di merata-rata. Perlu ada satu ekosistem. Kedua, mesti ada klusterisasi. Ketiga, sumber manusia yang cukup. Dan keempat, connectivity. Dan kelima ialah supply chain, iaitu rantai nilai. Iaitu seperti dulu, rantai nilai yang kita lihat dalam supply chain, dulu electronic process, traditional supply chain, electronic process, paper documentation dan juga physical movement of goods or item. Tetapi dalam digital supply chain yang kerajaan sedang mula embark ialah melibatkan software, sistem moving, storing, selling. Ini semua akan membantu. Jadi Doktor, kita kesuntukan masa. Jika boleh Doktor simpulkan hasil perbincangan kita petang ini mengenai sentimen secara keseluruhannya ekonomi Malaysia ketika ini masih kekal, keyakinan di kalangan pelabur masih kekal tinggi, namun melangkah ke hadapan apa lagi yang perlu dilakukan dan bagaimana paling penting rakyat Malaysia boleh meraih peluang yang ada? Saya berpendapat rakyat Malaysia perlu
bersama dengan kerajaan dalam membangunkan ekonomi kerana apa yang telah dilandaskan oleh kerajaan sekarang ini agak bagus dan baik, bahkan baik. Dan ia memberi satu ekosistem, dia sedang membina ekosistem yang baik bagi pelabur dan pelabur akan datang dan rakyat harus buka minda mengikuti proses perubahan yang dibuat oleh kerajaan. Oleh kerana itu, rakyat akan tidak tertinggal. Sama ada dalam mana-mana industri yang telah kerajaan embark ataupun letak sebagai satu industri baru dalam Malaysia. Baik, terima kasih Dr. Zulkifli Zakaria, penganalisis ekonomi. Terima kasih atas perkongsian itu tadi. Baik, Bual BIS itu tadi mengakhiri siaran BIS Malaysia pada minggu ini. Saya mewakili tim penerbitan BIS Malaysia mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha buat seluruh umat Islam di Malaysia. Apa yang penting, berhati-hati ketika memandu di musim perayaan ini dan patuhilah undang-undang di jalan raya. Jangan lupa juga temu janji kita seperti biasa pada minggu depan di saluran 1, 2, 3 My Free View dan juga setiap Jumaat di TV1 jam 6 petang. Terima kasih kerana terus bersama kami sejak 30 minit bersiaran. Saya Hazel Desmond. Salam hormat.